Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk kami, penilaian program keusahawanan yang dijalankan oleh kami. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2005 mentarifkan usahawan sebagai orang yang mengusahakan sesuatu perusahaan, iaitu pengusaha. Manakala pengusaha dimaksudkan sebagai pekerjaan secara besar-besaran untuk membuat barang-barang industri atau pekerjaan untuk berniaga secara besar-besaran. Menurut Ishaq 2011, pendedahan dalam dunia keusahawanan bukan sahaja tertumpu kepada golongan dewasa, malahan golongan kanak-kanak di peringkat sekolah rendah lagi. Salah satu program yang dijalankan ialah program inkubator usahawan siswa Zakat. Okey, yang seterusnya ialah permasalahan kajian. Yang pertama yang menjadi permasalahan dalam kajian ini adalah kebanyakan mahasiswa ataupun mahasiswi mengalami kesukaran dalam mengeluarkan modal dalam bentuk wang tunai terutamanya untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi program ini. Yang seterusnya adalah kaedah pelaksanaan program keusahawanan yang tidak efisien. Contohnya adalah seperti lokasi program yang dianjurkan tidak strategik dan juga kemudahan dan kelengkapan yang disediakan tidak mencukupi. Yang ketiga adalah peratusan ataupun jumlah mahasiswa yang mengikuti program ini sangat rendah dan tidak mencapai target seperti yang diinginkan oleh pihak universiti dan juga pihak kerajaan yang dalam usaha ingin melahirkan lebih ramai usahawan muda dalam kalangan mahasiswa dan juga dalam pada masa yang sama ingin mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan graduan pada masa akan datang. Dan yang terakhir adalah cabaran dan masalah yang sering timbul dalam kalangan mahasiswa seperti mahasiswa yang kurang ilmu pengetahuan dan juga kurang pengalaman dalam bidang perniagaan. Secara tidak langsung, perkara ini akan menjadi sedikit sukar untuk menarik mereka untuk ceburkan diri serta libatkan diri dalam program yang sebegini. Seterusnya, kita beralih ke objektif penilaian program keusahawanan yang dijalankan di universiti. Ada 4 objektif yang disediakan oleh kami. Yang pertama ialah mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk mengikuti program keusahawanan. Yang kedua, mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh usahawan. Dan yang ketiga, mengenal pasti kaedah pelaksanaan keusahawanan yang dijalankan di universiti. Dan yang terakhirlah, mengkaji keberkesanan program keusahawanan. Terdapat beberapa persoalan kajian. Antaranya ialah, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa bagi mengikuti program keusahawanan di universiti? Yang kedua pula ialah, apakah cabaran yang dihadapi oleh mahasiswa sebagai usahawan di universiti? Yang ketiga pula adalah, apakah jenis kaedah pelaksanaan keusahawanan yang dijalankan oleh mahasiswa di universiti? Akhir sekali pula, sejauh manakah keberkesanan program keusahawanan yang dijalankan di universiti? Assalamualaikum. Bagi kerangka konseptual, model yang kami gunakan ialah model CIPP. Konsep utama model ini diambil daripada singkatan CIPP, iaitu penilaian konteks, penilaian input, penilaian proses dan penilaian produk. Penilaian konteks ialah penilaian terhadap keperluan, matlamat pemenuhan dan ciri-ciri individu yang mengendalikannya. Penilaian ini berupaya untuk menentukan keperluan yang utama dan memilih matlamat yang paling menyokong kepada kejayaan program. Bagi penilaian input dianggap sebagai keupayaan awal atau syarat awal yang dimiliki oleh institusi bagi menjalankan program. Pada peringkat ini, penilaian terhadap beberapa aspek iaitu peserta, mentor, infrastruktur untuk menyokong program amalan keusahawanan. Bagi penilaian proses ini penting untuk melihat adakah apa yang dilaksanakan kongruen dengan apa yang dirancang. Penilaian proses ini melihat sejauh mana program tersebut akan dijalankan dan telah dilaksanakan mengikut pelan program. Untuk penilaian produk adalah penilaian pada peringkat akhir. Penilaian produk tertumpu kepada hasil program setelah ia tamat dilaksanakan. Nama saya Norizati binti Zainuddin. Saya akan membentangkan bahagian soratan kajian, iaitu berdasarkan kajian-kajian lepas. Yang pertama adalah menurut Government 1997, pendidikan keusahawanan adalah mekanisme yang terbaik untuk
meningkatkan pemahaman secara teori dan praktikal kepada mahasiswa. Yang kedua adalah menurut kajian Carter dan Collison 1999, institusi pengajian tinggi memainkan peranan penting dalam menyediakan pendidikan keusahawanan yang berbentuk formal dalam menggalakkan aktiviti keusahawanan dalam kalangan pelajar. Dan yang terakhir adalah daripada Reynaldo et al. 2007 mencadangkan supaya universiti perlu menilai, mempelbagaikan dan menambah baik semula bentuk kurikulum yang sedia ada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seterusnya saya akan bentangkan tentang metodologi kajian di mana ianya mempunyai 6 aspek penting. Okey, aspek yang pertama adalah reka bentuk kajian, di mana reka bentuk yang kami gunakan adalah berbentuk deskriptif, di mana kaedah yang digunakan adalah kaedah tinjauan. Okey, pengumpulan data dan maklumat ini dibuat dengan menggunakan soal selidik. Okey, aspek yang kedua adalah lokasi kajian, di mana lokasi kami adalah institusi pengajian tinggi awam di Malaysia. Aspek yang ketiga adalah populasi dan persempelan, di mana dalam populasi yang besar kami memilih 73 orang responden secara rawak yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. Okey, yang keempat adalah teknik pengumpulan data, di mana teknik yang kami gunakan untuk mendapatkan data adalah menggunakan set soal selidik. Okey, seterusnya adalah aspek yang kelima, iaitu instrumen kajian, di mana instrumen kami terbahagi pada dua bahagian, bahagian 1 dan bahagian 2. Bahagian 1 meliputi aspek umur, jantina dan status, manakala bahagian 2 adalah meliputi 4 bahagian. Skala Likert 5 mata yang kami gunakan adalah yang pertama, sangat tidak setuju, yang kedua, tidak setuju, yang ketiga, tidak pasti, yang keempat, setuju, dan yang terakhir adalah sangat setuju. Okey, aspek yang seterusnya adalah analisis kajian, di mana faktor yang paling tertinggi yang menyebabkan mereka ini mengikuti program keusahawanan adalah untuk memenuhi silibus pembelajaran, manakala faktor yang terendah adalah ingin berdikari. Dan dari analisis yang telah dibuat, cabaran utama yang menyebabkan pelajar ini susah apabila mereka mengikuti program keusahawanan ini adalah kerana modal untuk memulakan perniagaan mereka. Okey, melalui soal selidik yang dijalankan, hampir kesemua responden bersetuju bahawa program yang dijalankan, program keusahawanan yang dijalankan di UC ini dapat membantu mereka mengetahui dengan lebih maklumat, dengan lebih banyak maklumat dalam bidang keusahawanan atau dalam bidang perniagaan ini yang mungkin dapat membantu mereka apabila mereka bergaduan. Assalamualaikum, saya Kunyar Hanisah binti Bahadur akan membentangkan bahagian dapatan kajian. Bahagian ini membincangkan analisis data dan hasil penemuan kajian yang telah dilakukan daripada borang soal selidik yang telah diisi oleh responden, iaitu seramai 77 responden. Bahagian demografi responden. Aspek yang pertama ialah jantina. Berdasarkan rajah ini, daripada 77 orang responden, seramai 11 orang bersamaan 14% adalah terdiri daripada responden lelaki, manakala bakinya sebanyak 66 orang bersamaan 86% adalah responden perempuan. Kajian ini adalah untuk melihat keberkesanan program keusahawanan di IPT di Malaysia. Oleh demikian, jantina juga perlu diambil kira supaya jawapan yang diperoleh tidak memihak kepada satu jantina sahaja. Seterusnya, aspek yang kedua ialah umur. Berdasarkan rajah ini, didapati semua responden berumur di kalangan 19 hingga 25 tahun, iaitu seramai 77 orang bersamaan 100%. Hal ini demikian kerana majoriti daripada mahasiswa dan mahasiswi adalah remaja yang berumur 19
hingga 25 tahun. Aspek yang ketiga ialah status. Berdasarkan raja ini, daripada 77 orang responden, seramai 76 orang bersamaan 99% adalah masih bujang dan berbaki seorang yang berstatus sudah berkahwin, iaitu bersamaan 1%. Bahagian A, iaitu faktor-faktor mahasiswa dan mahasiswi mengikuti program keusahawanan di universiti. Berdasarkan raja ini, faktor yang tertinggi ialah untuk memenuhi silibus pembelajaran di IPT mereka, iaitu sebanyak 28 orang bersamaan 36%. Di peringkat IPT, keusahawanan dijadikan salah satu subjek yang perlu dipelajari oleh pelajar sama ada yang mengambil bidang perniagaan atau luar program tersebut. Seterusnya, faktor kedua tertinggi ialah menambahkan ilmu pengetahuan, iaitu seramai 17 orang bersamaan 22%. Tidak salah jika mahasiswa dan mahasiswi ingin menambah ilmu pengetahuan dalam bidang keusahawanan, kerana kesukaran graduan memperolehi pekerjaan bukanlah perkara yang asing lagi. Dengan ilmu pengetahuan yang ada hasil menyertai program-program keusahawanan di universiti, graduan tersebut dapat menceburkan diri dalam bidang keusahawanan dan memulakan perniagaan mereka sendiri. Seterusnya, faktor ketiga tertinggi mengapa pelajar mengikuti program keusahawanan ialah kerana minat, iaitu seramai 10 orang bersamaan 13%. Sekiranya seseorang mempunyai minat yang mendalam dalam bidang keusahawanan, hasil dan kesannya adalah lebih optimum. Justru dalam memulakan sesuatu perniagaan atau penglibatan dalam keusahawanan, minat adalah sangat penting. Dengan minat, segala usaha akan digabungkan dengan sumber-sumber yang lain untuk menghasilkan kejayaan. Seterusnya, bahagian B. Soalan yang pertama ialah jumlah modal yang perlu dikeluarkan merupakan cabaran bagi mahasiswa dan mahasiswi ingin memulakan perniagaan. Raja ini menunjukkan jumlah modal yang perlu dikeluarkan merupakan cabaran bagi mahasiswa dan mahasiswi yang ingin memulakan perniagaan. Dapatan kajian menunjukkan seramai 37 orang bersamaan 48% memilih kategori setuju dan 26 orang bersamaan 34% memilih kategori sangat setuju. Majoriti responden bersetuju kerana ramai pelajar memang meminati bidang keusahawanan dan ingin membuka perniagaan di IPT mereka, tetapi terhalang kerana terlalu banyak kekangan seperti sukar untuk mendapatkan modal permulaan. Soalan kedua, iaitu pihak universiti tidak menyediakan lokasi yang strategik dan sesuai bagi mahasiswa dan mahasiswi yang ingin menjalankan perniagaan. Raja ini menunjukkan pihak universiti tidak menyediakan lokasi yang strategik dan sesuai bagi mahasiswa dan mahasiswi yang ingin menjalankan perniagaan. Dapatan kajian menunjukkan seramai 28 orang bersamaan 36% memilih kategori tidak pasti, manakala seramai 23 orang bersamaan 30% memilih kategori setuju dan seramai 9 orang bersamaan 12% memilih kategori sangat setuju. Maksudnya di sini, majoriti responden tidak pasti bahawa sama ada pihak universiti ada menyediakan lokasi yang strategik bagi mahasiswa menjalankan perniagaan atau tidak. Hal ini terjadi disebabkan setengah pihak yang terlepas pandang tentang perkara ini. Pihak universiti perlulah menyediakan lokasi yang sesuai dan strategik kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk menjalankan perniagaan. Ini bagi memastikan hak dan kebajikan mereka terjamin. Soalan terakhir bagi bahagian ini merupakan persaingan yang semakin meningkat dalam kalangan usahawan, terutama dengan situasi ekonomi yang kurang stabil menjadi salah satu cabaran buat mahasiswa dan mahasiswi. Raja ini menunjukkan persaingan yang semakin meningkat
dalam kalangan usahawan, terutama dengan situasi ekonomi yang kurang stabil, menjadi salah satu cabaran buat mahasiswa dan mahasiswi. Dapatan kajian menunjukkan seramai 41 responden bersamaan 53% memilih kategori setuju, dan bagi kategori sangat setuju adalah seramai 24 responden iaitu bersamaan 31%. Majoriti responden bersetuju bahawa persaingan sengit dalam kalangan usahawan terutama dengan situasi ekonomi yang kurang stabil menjadi salah satu cabaran buat mereka. Hal ini menyebabkan mahasiswa dan mahasiswi ini tidak bersemangat untuk menyertai program keusahawanan kerana tidak suka mengambil risiko untuk bersaing. Assalamualaikum, saya akan mengulas tentang dapatan kajian dan perbincangan mengenai tajuk kajian kami. Berdasarkan graf kaedah keusahawanan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi seperti menjual dari bilik ke bilik ini hanya dilakukan di Kolej Kediaman, majoriti mengatakan pendapat setuju iaitu sebanyak 49%, juga diikuti oleh sangat setuju iaitu sebanyak 28%. Manakala kedudukan tempat ketiga diraih oleh pendapat tidak pasti iaitu sebanyak 12%. Terdapat juga responden yang mengatakan pendapat sangat tidak setuju iaitu sebanyak 7% dan tidak setuju sebanyak 5%. Kesimpulannya, kaedah menjual dari bilik ke bilik ini merupakan kaedah yang hanya boleh dilakukan di Kolej Kediaman oleh kerana ianya memudahkan pelajar tersebut berurus niaga terus ke pintu bilik. Manakala graf bagi kaedah keusahawanan yang dijalankan oleh mahasiswa-mahasiswi seperti cash on delivery atau COD adalah kaedah yang boleh dijalankan oleh mahasiswa-mahasiswi yang mempunyai masa lapang dan kemudahan kenderaan. Bagi graf ini, peratusan terbanyak diungguli oleh pendapat yang mengatakan sangat setuju iaitu sebanyak 49% dan diikuti oleh peratusan sebanyak 44% oleh responden yang mengatakan pendapat setuju. Manakala terdapat peratusan sebanyak 7% oleh responden yang menjawab tidak pasti berkaitan dengan kaedah yang dilaksanakan itu. Seterusnya, sebanyak peratusan 1% oleh pendapat yang mengatakan tidak setuju dan sebanyak 0% oleh pendapat yang sangat tidak setuju. Kesimpulannya, tidak ada responden yang berpandangan sangat tidak setuju di atas pernyataan ini menunjukkan bahawa majoriti pelajar yang menjalankan kaedah kegiatan keusahawan seperti cash on delivery ini merupakan pelajar yang mempunyai masa lapang dan mempunyai kemudahan pengangkutan seperti kenderaan bermotor seperti kereta dan motosikal. Seterusnya, graf bagi program keusahawanan ini dapat membantu mahasiswa-mahasiswi meningkatkan minat untuk menjalankan perniagaan pula. Sebanyak 49% diraih oleh pendapat yang mengatakan setuju dan sebanyak 42% oleh mereka yang mengatakan sangat setuju. Seterusnya, ada juga responden yang menjawab tidak pasti iaitu sebanyak 8%. Manakala terdapat sebanyak 1% undian oleh mereka yang berpandangan sangat tidak setuju dan tiada yang mengatakan pandangan tidak setuju itu sebanyak 0%. Kesimpulannya, program keusahawanan yang dianjurkan oleh pihak universiti maupun pihak luar mampu memupuk minat pelajar dalam menjalankan sesuatu perniagaan. Raja menunjukkan graf mahasiswa-mahasiswi akan mengetahui cara yang sesuai bagi mereka yang ingin memajukan perniagaan. Kedudukan pertama tertinggi diungguli oleh mereka yang mengatakan pandangan setuju iaitu sebanyak 47% mengenai pernyataan ini dan kedudukan kedua tertinggi sebanyak 41% yang mengatakan sangat setuju. Manakala kedudukan yang ketiga adalah mereka yang menjawab tidak pasti berkaitan pernyataan yang diberikan iaitu sebanyak 9%. Seterusnya, tidak setuju dan sangat tidak setuju masing-masing memperolehi peratusan sebanyak 1%, sekaligus merupakan kedudukan yang paling rendah di mana kurang mendapat undian di dalam pernyataan ini. Kesimpulannya, melalui kegiatan program keusahawanan yang dijalankan, di antara pelajar-pelajar ini dapat memberi nafas baru kepada mereka yang ingin menceburi bidang perniagaan sekaligus mereka dapat mengetahui cara-cara yang lebih efektif untuk diguna pakai dalam memajukan perniagaan yang dijalankan oleh mereka.
Raja menunjukkan graf mahasiswa-mahasiswi akan mengetahui bahawa peluang mereka lebih luas dengan adanya program keusahawanan yang dapat membantu pelajar bertindak dengan cara yang betul. Berdasarkan graf ini, majoriti memilih setuju dengan penyataan yang diberikan iaitu sebanyak 47%, manakala sebanyak 46% diwakili oleh responden yang memilih sangat setuju. Seterusnya, sebanyak 5% diraih oleh mereka yang mengatakan tidak pasti. Sebanyak 1% pula diwakili oleh sangat tidak setuju dan 0% oleh mereka yang menjawab tidak setuju. Kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan graf ini adalah keputusan majoriti yang dipilih oleh responden iaitu setuju dan sangat setuju menunjukkan bahawa penyataan yang diberikan adalah disokong dan mampu untuk memberi peluang kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menjalankan perniagaan dengan cara yang betul dengan adanya program keusahawanan yang dapat memberikan input dan maklumat yang berguna untuk dipraktikkan di dalam perniagaan mereka pada masa-masa akan datang. Berdasarkan penilaian program keusahawanan yang dijalankan oleh pihak kami di IPT, kami mendapati terdapat beberapa permasalahan semasa yang wujud dalam program keusahawanan. Antaranya adalah peraturan dalaman yang mengekan. Yang kedua adalah kurangnya penyertaan serta pelibatan ahli akademik, penyelidik serta pentadbir dalam program keusahawanan yang dijalankan. Yang ketiga adalah kebergantungan kepada dana kerajaan, dan yang keempat adalah kurangnya kurikulum keusahawanan kepada pelajar dalam kalangan pelajar di IPT itu sendiri. Terdapat beberapa cadangan yang boleh dilakukan dalam menambah baik serta memperbaiki lagi program keusahawanan yang sedia ada di IPT masing-masing. Yang pertama adalah meningkatkan pendidikan berterapkan keusahawanan, merakumi aspek perancangan, pengurusan dan juga pelaksanaan berkaitan program keusahawanan dalam diri pelajar masing-masing. Cadangan yang kedua adalah mengukuhkan sistem kemudahan untuk pelajar. Pihak IPT dan juga pihak kementerian seharusnya lebih peka dalam mengambil inisiatif untuk sentiasa memperbaiki dan menambah baik segala fasiliti serta kemudahan untuk pelajar melakukan perniagaan masing-masing di IPT. Cadangan yang ketiga adalah memperkukuhkan dan memperbanyakkan lagi bilangan tenaga pengajar di IPT. Tenaga pengajar di IPT berkaitan dengan program keusahawanan seharusnya sentiasa ditambah baik atau ditingkatkan bilangannya agar pengajar keusahawanan ini dapat memberikan impak yang positif kepada pelajar berkaitan bidang perniagaan yang sedia ada ataupun yang akan wujud dalam kalangan pelajar itu sendiri. Dan tenaga pengajar ini juga dilihat menjadi penasihat atau mentor yang terbaik kepada perniagaan yang dijalankan oleh pelajar. Cadangan yang keempat adalah meningkatkan program keusahawanan sosial pelajar. Program ini boleh dilaksanakan melalui penambah bilangan serta mengiktiraf program-program sangkutan, pementoran dan juga bimbingan keusahawanan sebagai salah satu alternatif pelajar bagi melangkah ke bidang perniagaan. Yang kelima adalah meningkatkan komitmen pengurusan IPT. Pihak pengurusan IPT bertanggungjawab secara penuh untuk meneruskan dan melaksanakan pelbagai inisiatif dalam menerapkan budaya serta nilai dan kemahiran keusahawanan dalam kalangan pelajar IPT. Cadangan yang keenam adalah memastikan kemampanan kewangan. Pihak IPT seharusnya mengurangkan kebergantungan sumber kewangan daripada pihak kerajaan dalam melakukan program keusahawanan. Sebaliknya, pihak IPT sepatutnya lebih bijak untuk mencari dana sendiri dalam pembangunan program keusahawanan yang ada di IPT masing-masing. Kesimpulannya, bidang keusahawanan telah dikenal pasti sebagai pemangkin yang berpotensi besar untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan mengekalkan daya saing negara dalam menghadapi cabaran globalisasi. Dengan itu, kerajaan memberikan penekanan terhadap pembangunan kemahiran usahawan bagi semua peringkat pendidikan dan latihan untuk membantu mewujudkan masyarakat usahawan menurut Malaysia 2010.
Menurut Trump 2007, seseorang yang memilih kerjaya sebagai usahawan, mereka tidak lagi terikat dengan jaminan yang diberikan oleh orang lain tetapi mempunyai kebebasan untuk menguruskan ekonomi mereka sendiri. Dengan itu, graduan tidak lagi terbeban dan menjadi mangsa kepada masalah, sebaliknya mampu untuk berdiri sendiri.